Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram, wa khususan li kulli hajatina wa anta a'lamu bihajatina ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin. Bismillahil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya, dengan pinjaman segala nikmatnya kepada kita, dapat kita bersama-sama menjalani kehidupan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala kewajipan yang telah ditetapkan olehnya, dan kita juga melakukan perkara-perkara sunnah yang disukai, yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk husnul khatimah, menggolongkan kita dalam kalangan orang-orang yang bertakwa, dan akhirnya dikurniakan dengan satu nikmat, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita pada subtopik yang terakhir dalam membincangkan tentang kejiranan. Jadi malam ini kita nak tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hak-hak jiran, ataupun hak-hak jiran ni maksudnya perkara-perkara yang mesti kita ambil kira supaya kita dapat melaksanakan ke atas jiran, satu kewajipan yang mesti kita buat. Hak jiran maksudnya tuntutan daripada jiran itu kepada kita yang mesti kita lakukan, ataupun kita sebut kewajipan kita terhadap jiran kita. Melihat kepada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sahabat tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebut sebagai athar daripada Jabir radhiyallahu anhu dan lain-lainnya daripada sahabat-sahabat yang mulia, bahawasanya sebahagian daripada mereka telah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Maksudnya hadis ini diriwayatkan oleh para sahabat, iaitu menceritakan tentang apakah hak jiran yang mesti kita penuhi, yang mesti kita tunaikan. Bila sahabat tanya kepada Nabi SAW, apakah hak jiran kepadaku, maksudnya apa kewajipan yang mesti aku buat kepada jiran aku. Jadi tu, kalau daripada kita kepada jiran namanya kewajipan. Tapi kalau satu tuntutan daripada jiran yang mesti kita buat kepada dia, namanya hak. Tapi benda itu juga, maksudnya kalau kita tidak menunaikan hak jiran itu, maksudnya kita telah mengabaikan satu kewajipan kita terhadap jiran. Lalu Nabi SAW pun menjawab, jika dia sakit maka ziarahilah dia, dan jika dia mati uruskanlah jenazahnya. Apabila dia meminta pinjaman maka pinjamkanlah dia. Apabila dia berhajatkan pertolongan maka tolongilah dia. Dan apabila dia mendapat kebaikan berilah tahniah kepadanya. Dan apabila dia ditimpakan bencana engkau berilah takziah kepadanya. Dan janganlah anda membina bangunan yang lebih tinggi daripada bangunannya, lalu engkau menutup angin daripadanya kecuali dengan izinnya. Dan janganlah engkau sakiti dia dengan bau sedap masakanmu kecuali engkau berikan sebahagian daripadanya kepada dia. Dan jika anda membeli buah-buahan, hadiahkanlah kepadanya. Maka jika engkau tidak berbuat demikian, maka masuklah secara rahsia, dan janganlah dibawa keluar oleh anakmu supaya anaknya marah kerananya. Panjang hadis ni. Jadi sesungguhnya seorang Muslim yang benar, dia mesti mengetahui hak jiran ke atas dirinya, seperti mana yang kita sebut tadi. Saya pun tak kira berapa tadi, kan kita kira balik, kan? Jadi setiap orang dia mesti tahu apa hak-hak kejiranan yang mesti dipenuhi sebagai seorang Muslim. Yang pertama, kita jadi orang Muslim ini, kita tak boleh memisahkan diri kita daripada masyarakat, kan? Nak duduk seorang, tak nak campur dengan orang, itu bukan cara hidup Islam. La islama illa bijamaah. Tidak dinamakan Islam itu kecuali dengan berjamaah. Jadi sifat Islam itu sifatnya adalah berjamaah, kan? Bahkan Nabi SAW juga pernah menyebutkan kepada kita supaya kita ini mesti berada di tengah-tengah masyarakat, seperti mana yang disebut dalam hadis Nabi, kunu kasyammati finnas. Hendaklah kamu sekalian menjadi syammah, satu orang yang menjadi perhatian dalam kalangan manusia. Jadi kalau kita melihat dalam hadis ini, melihat bahawa Nabi suruh kita sentiasa berada di tengah-tengah masyarakat, berada dalam kelompok masyarakat, tidak boleh mengasingkan diri kita daripada masyarakat. Tapi bila berada di tengah-tengah masyarakat, kata Nabi, kena jadi syammatun finnas. Syammatun ini bahasa Arab, kalau ikut asalnya syamma yashummu maksudnya cium, ataupun yashummu tu maksudnya ialah sesuatu benda yang kita cium tu mestilah dia benda yang wangi, benda yang menarik, kan? Maknanya kalau dalam kebun bunga tu, dalam banyak-banyak bunga tu, ada satu bunga yang paling cantik, yang paling menarik perhatian, itulah kita. Dalam ramai-ramai orang Islam yang baik itu, ada satu orang Muslim yang paling baik akhlaknya, tutur katanya, tingkah lakunya, sahsiahnya, kepribadiannya. Siapa dia? Kita lah. Jadi itu yang Nabi suruh, kan? Bukan bermakna bila berada di tengah-tengah masyarakat, kan? Yang hari ini masyarakat kita ni pelbagai, kan? Dari segi akidahnya sempang perenang, percampuran pula antara yang Muslim dengan yang non-Muslim, kan? Ada yang taat, ada yang maksiat. Tapi Nabi tak suruh pun kita asing daripada masyarakat
pelbagai itu, Nabi suruh kita duduk di tengah-tengah masyarakat itu mesti jadi somebody, mesti jadi satu orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Nabi SAW sebut khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu ialah yang dia boleh beri manfaat kepada orang lain. Jadi kita duduk di tengah-tengah masyarakat jadi orang yang berguna, jadi orang yang baik, menonjolkan, menampilkan sahsiah Islam, image sebagai seorang Muslim, sama ada dengan perkataan kita ataupun dengan perbuatan kita, sama ada dalam konteks hubungan kita dengan Allah ataupun juga dengan hubungan kita sesama manusia. Jadi itu yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kita pun macam tu. Waktu Nabi seorang-seorang yang bawa Islam, kalaulah Nabi bertindak untuk mengasingkan diri daripada masyarakat, tapi saya pernah dengar Nabi dulu dia berkhulwah di Gua Hira. Waktu itu Nabi belum dilantik menjadi Nabi dan Rasul, belum lagi kan, dalam lingkungan umurnya lebih kurang 30 ujung sampai 30-an kan. Waktu itu Nabi mengasingkan diri daripada masyarakat, kerana waktu itu masyarakat itu sangat tahu kan, akidahnya, sahsiahnya dan sebagainya. Nabi asing di mana, iaitu di Gua Hira kan. Nabi duduk dalam tu. Kenapa? Kerana nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tapi once bila Nabi dah terima wahyu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi tak pergi dah Gua Hira. Apa yang Nabi buat? Nabi terus berada di tengah-tengah masyarakat, ajak seorang demi seorang untuk masuk Islam. Nabi tak asing diri dah kan? Jadi Nabi SAW sebut pula dalam satu hadis yang lain kan, la uzlata ba'da bi'thati, tidak ada lagi uzlah, tidak ada lagi pengasingan diri selepas aku dibangkitkan. Ba'da bi'thati, selepas aku dibangkitkan. Bi'thah maksudnya selepas pengutusan aku jadi Nabi, maka tidak ada lagi uzlah, tidak ada lagi pengasingan diri, memisahkan diri daripada masyarakat. Jadi ajaran Islam yang Nabi SAW bawa tidak ada lagi pengasingan. Maksudnya pengasingan uzlah jasadiah itu tak ada. Tapi Nabi kata yang ada ialah uzlah syu'uriyah. Uzlah syu'uriyah ni mengasingkan jiwa, mengasingkan perasaan, tapi bukan mengasingkan jasad. Maksudnya jiwa kita mesti terasing daripada jahiliah itu kan? Daripada kemaksiatan itu asing, tapi kita tak boleh asing jasad. Maksudnya kalau disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang lain, Nabi sebut macam mana hadis tu? La takunu imma'atan, kata Nabi, jangan kamu jadi seperti imma'ah. Imma'ah ni sesumpah. In ahsanan nas in ahsanan nas ahsantu, kalau manusia itu baik, aku jadi baik. Wa in asa'an nas asa'tu, kalau manusia itu jahat, aku jadi jahat. Apa dah? Jangan jadi sesumpah, kata Nabi. Ataupun kalau istilah lainnya kan, macam lalang kan, ataupun kiambang dekat dalam kolam, ikut mana angin tiup aja, tiup ke kanan dia, tiup ke kiri dia, sesumpah kan. Duduk dekat dahan kan, jadi dia warna coklat. Duduk kat daun kan, jadi dia hijau. Itu sesumpah kan. Jadi konteks sesumpah ni macam mana? In ahsanan nas, kalau manusia keliling dia baik, ahsan tu, aku pun akan ikut jadi baik. Wa in asa'an nas, kalau manusia keliling aku ni jahat, dia pun akan join sekali jadi jahat. Itu Nabi kata la takunu immah, jangan jadi macam sesumpah. Walakin, kata Nabi, tetapi waqtinu anfusakum, tetapkan pendirian kamu, tetap. Waqtinu anfusakum, itu sifat orang mukmin. In ahsanan nas
kalau manusia keliling tu baik, antuhsinu, kamu kena ikut jadi baik. Wa in asa'an nas, kalau manusia keliling kamu tu jahat, ijtanibu isa'atahum, maka hendaklah kamu menjauhi kejahatan mereka. Ni uzlah syu'uriyah. Itu tak boleh ikut campur. Tapi nak mengasingkan diri daripada masyarakat tak boleh. Tapi kena asing daripada maksiat dia, asing daripada kejahatan dia. Jiwa kita tetap beriman dalam keadaan keliling kita ni dalam keadaan yang mungkar. Jadi itu yang disuruh. Tapi kalau dan tak kuasa dah duduk Semenjaya ni macam ada, nak pergi mana? Gunung Angsi contoh, pergi bertapa ke Gunung Angsi kan? Gunung Angsi ni jam pun dah ramai orang, trafik jam. Kalau pergi hujung minggu tu, yang kat puncak dan kat bawah tu bersambung. Kereta parking 3-4 km daripada bawah sampailah ke tempat naik tu. Orang naik pukul 7 tadi, dia turun, kita yang naik pukul 7. Selisih tu. Ingatkan jalan Pilah Seremban aja jam, kat Gunung Angsi pun jam juga. Mana lagi jalan ikut gunung pun jam, ikut jalan raya pun jam. Itu mana nak pergi lagi? Nabi kita tak suruh. Jadi itu kan. Jadi oleh kerana Islam ni sifatnya jamaah, tak boleh mengasingkan diri daripada masyarakat, maka Nabi SAW datang ajar kita, bimbing kita kena patuh kepada hak-hak yang telah disebutkan. Kena jagalah supaya harmoni kehidupan dengan masyarakat ini. Jadi itu. Jadi apa dia hak jiran tadi itu disebut, setiap waktu dia mesti menjadi penolong kepada jirannya dikala susah. Tadi kan, maksudnya sebagai seorang jiran muslim, dia kena jadi orang yang sentiasa menolong jiran ketika mana jiran itu dalam keadaan kesusahan, menggembirakan mereka dikala senang. Kan, menggembirakan, maksudnya kalau dalam keadaan kita senang, kita menggembirakan jiran kita yang dalam kesusahan. Kalau jiran kita dalam keadaan gembira, kita berkongsi kegembiraan, ucap tahniah kan, kita beri hadiah contoh itu. Yalah, dia berjaya, contohnya anak masuk asrama penuh kan, kita pun tumpang gembira, tahniah kan. Dalam kalau WhatsApp group tu penuh lah ucap tahniah tu kan. Tahniah anak kau ni, tahniah kau copy paste pula tahniah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tahniah daripada sahabat-sahabat, daripada jamaah masjid umpamanya, sebab satu orang anak kita dapat kojo ko, dapat kelulusan peksa dan sebagainya, sonok sonok, walaupun dia copy paste saja. Kadang saya ngadok tu seperti di atas saja. Kan? Paling best SDE je. Kan? Kadang-kadang kita kawan ada Facebook kan. Simple aja. Kita bukan nak beri hadiah kat dia pun, ucap selamat hari ulang tahun. Kan? Yang ke berapa tak tahulah, 65 ke, yang 70 ke. Kan? Walaupun tak ada hadiah, tapi kita ucap ke dia, kita tahu dah ni birthday haji ni hari ni. Pagi lagi pukul 7 lepas subuh tu kita happy birthday tahun haji dalam grup masjid kan. Kawan-kawan lain pun tahu, umur ucap birthday, mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, masya-Allah, tabarakallah. Orang doakan. Jadi kita berkongsi kegembiraan. Cuba senyap grup tu kan. Orang ni tak tahu kau birthday dia ni tak. Kan? Sampai dia lah beritahu dalam grup kan, untuk makluman tuan-tuan, hari ni saya punya birthday. Jadi tu seronok tuan-tuan kan, walaupun dapat ucapan. Marin tak ada WhatsApp grup tu. Kalau main tak ada WhatsApp grup tu, orang bagi kad kan. Lagi best kalau dia datang sampai subuh pagi tu, ada surprise pula, kek habis main subuh, habis kuliah subuh kan, ustaz minta ustaz baca doa selamat sikit pula. Ada sahabat kita jemaah ni ada birthday dia gini, masya-Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, kalau subuh hari jemaah mendoakan dia, tempat kita tahu birthday dia itu, seronok kan.
Macam biasalah lepas kuliah subuh ada makan nasi lemak, tapi ada pula kek special. Ini okey lah. Apa orang sebelum kita makan kek kan ustaz dah doa tadi, potong kek birthday. Tuan-tuan nak makan tak makan tu cerita kemudian. Kan? Potong kek mesti. Orang kita pun tak tahu yalah daripada marin lagi. Kalau birthday ya kek, birthday ya kek, kan? Cuba tukar benda lain. Kan? Pulut ke. Jangan pernah ada orang ambil pulut lah. Kan? Semua high kolesterol. Kan? Cuba tukar yang lain. Kan? Allah Alam. Itu terpulang. Kan? Agak kalau sambut birthday tak ada kek tu kira belum sambut lagi lah. Kan? Tak tahulah. Itu terpulang. Jadi berkongsi kegembiraan. Termasuklah juga berduka cita dengan duka citanya mereka. Tumpang ke kesedihan, takziah, kan? Banyakkan bersabar, kan? Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan. Kita doalah. Sekarang ni pun doa pun boleh jarak jauh aja, tak ada masalah. Tapi sekurang-kurangnya bila sahabat tahu, kita tahu tentang kesusahan dia, penderitaan dia, kan? Kita iringi pula dengan doa, nasihat-nasihat yang baik. Itu. Kan? Walaupun kita tak dapat jarah dia ke hospital, nongah dia masuk hospital, kita pun WhatsApp kita, kan? Maaf ji tak dapat jarah ni, COVID ni, kan? Jadi mudah-mudahan cepat sembuh lah, kan? Cukup lah. At least dia tahu, ada jiran-jiran, ada sahabat-sahabat yang ambil borek, yang ambil tahu. Dia dengar pula malam tu, oleh kerana ustaz kuliah tu, kan? Lepas kuliah tu ada pula jemaah minta ustaz, ada jiran kita ni dia ke hospital lah, kan? Sakit sekian, kan? Minta ustaz baik doa selamat sikit, contoh lah, kan? Dengar ada berita tu, Masya Allah, Tabarakallah, kan? Jadi hati dia bertambah rapat, bertambah dekat, kan? Bertambah akrab dia, bukan hanya dengan kita sebagai jiran, dia akrab lagi dengan rumah Allah. Jemaah masjid tak tinggal ada mendoakan dia. Itu bukan ada payah nak bawa buah tangan ke musim COVID ni, doa, kan? Jadi tu cara boleh simple, tak pakai modal pun, kan? Ustaz pun bukan ada setengah jam doa, 2 minit je, kan? Contoh, okey? Jadi tu tuan-tuan, okey? Kedukaan, kan? Ataupun ditimpa musibah dan sebagainya, kan? Apabila mereka berhajat sesuatu, segera menolong mereka, kan? Saya pernah ada satu orang jiran, dia up dalam Facebook pula, dalam WhatsApp grup taman tu, dia accident pilah, kan? Dia tulis tu, siapa minta tolong hantar anak pergi sekolah. Dia ondui hantar anak pergi sekolah, dia accident tu, kereta tak ada jalan, dah potang. Dia masuk dalam WhatsApp group tu, ya hari Ahad, orang Somban ni kampung semua pilah, ya? Doket 10 biji kereta jiran berhenti. Tengok, semua nak nolong. Tak apa, anak kau mana sekolah? Rombau. Rombau tu aku hantar. Ini anak sekolah mana? Kan? Hantar. Jiran hantar. Kan? Seorang singgah tu, polis pula, urusan report tak apa, kau ikut aku. Kata tinggal sini. Dia settlekan kat balai polis pilah tu, siap dengan report tu. Kan kawan, laju sikit. Tidak kan, pasal pau tengah malam. Pasal hari Ahad, biasa banyak accident. Kadang tergeser sikit je, kan? Tapi urusan itu, kan? Jadi itu tuan-tuan, tu kejiranan tadi tu, simple, accident dengan aja, kan? Tapi oleh kerana persahabatan tadi tu, kejiranan tadi tu, ada pula jenis jiran kita ni, kan? Dia susah, ada masalah, tapi tak nak beritahu pasal tak nak nyusahan kawan. Dah 2 minggu dekat hospital, seorang pun tak tahu ziarah, siapa pun tak tahu. Tuan-tuan, kita pun kadang-kadang bila ada kelapangan kita ziarah. Kalau musim COVID ni suruh ziarah pun kita pun susah nak ziarah, kita pula kena jolok tu, apa hal? Tapi sekurang-kurangnya bila jiran tahu, sekurang-kurangnya kita mendoakan. Itu yang paling penting.
Dalam ramai-ramai jiran ni ada satu orang doanya Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala makbulkan. Jadi tu bukan kita nak suruh orang simpati dengan kita kan, tapi sekurang-kurangnya kita kongsi. Sebab kita tahu kita ni ada jiran-jiran yang baik, kita ada jiran-jiran yang prihatin kan. Jadi tu okey. Jadi kita berkongsi. Kalau dia berhajat pada pertolongan, kita usaha untuk tolong mereka dengan sebaik mungkin kan. Tapi yang tolong yang mengarut tu kan, bukan-bukan kau ni sakit, kau ni agak kau santau ni, jangan bawa kau dukun siam, dukun awak. Janganlah kan. Rosak akidah, dah lah kita tu rosak akidah lah, merosakkan akidah orang pula kan. Jadi kau nak tolong tu biar yang betul, biar yang benar, yang sahih kan. Jangan bawa kepada kemudaratan kan. Kau payah meniaga tu kan. Kita ni senang, goyang kaki je boleh kaya ni. Ada lah bisnes goyang kaki boleh kaya. Kalau dia ajak jadi tukang jahit tu lain lah. Ni jam pun tak ada goyang-goyang kaki dah kan, tokan je automatik dah mesin jahit. Makin lah kena goyang kaki pun masuk duit. Menipu habis kawan tu 10,000 kan. Jadi tuan jadi itu bukan menolong tu menyusahkan jadi kita tolong kalau dia memerlukan berhajat sekiranya mereka sakit, lawati mereka. Jika meninggal dunia, kita melawat, memberikan takziah dan berbakti khidmat kepada arwah, kepada keluarga dia kan. Kita uruskan jenazahnya sampai selesai, masya-Allah, tabarakallah kan. Disebut dalam hadis Nabi SAW, kita ziarah orang yang meninggal dunia tu, ganjaran pahalanya kan seperti sebuah bukit Uhud kan. Kalau kita ziarah, kita iring pula jenazahnya ke kuburan, ganjaran pahalanya lebih besar kan. 2 kali bukit Uhud ganjaran pahala tu, kira dari segi pahala. Tapi jangan kira lah pahala tu sangat, kira dari segi hak kejiranan, sebab dia adalah sahabat kita, dia adalah saudara kita kan. Jadi tu okey. Berusaha sedaya upaya menjauhi perkara yang boleh menyentuh perasaan dan menyakitinya, sama ada yang dekat, dari dekat ataupun yang daripada jauh. Ini sebut dalam hadis tadi kan. Kalau hadis disebut jika dia sakit, ziarah kan, menziarahi kan jiran kita yang sakit, tanya khabar, kita mendoakan dan sebagainya. Okay? Jika dia meninggal dunia, uruskan jenazahnya. Itu menjadi kewajipan kepada kita, kejiranan ini sampai selesai. Jadi itu. Apabila dia minta pinjaman, maka pinjamlah. Ini mungkin terjemahan lah. Sebut minta bantuan dan pertolongan, maka kita bantu sekadar kemampuan kita. Jadi kita permudahkan urusan dia. Jangan kita menyusahkan. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa pun yang datang kepada baginda untuk meminta bantuan dan pertolongan, pasti orang itu akan pulang. Dia takkan pulang dalam keadaan yang kecewa, dia takkan pulang dalam keadaan yang hampa, melainkan hajatnya akan dipenuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi ada satu orang Arab Badui, Nabi SAW waktu itu dah qomat dah. Nabi jadi imam, Nabi nak angkat takbir, tiba-tiba datang Arab Badui tu elak jubah Nabi. Ya Rasulullah, aku ada hajat dengan kau ni. Nabi tangguhkan semayang dia. Nabi pun bawa Arab tu keluar, Arab Badui tu keluar. Nabi dah selesaikan hajat kawan tu, barulah Nabi masuk kan, meneruskan solat. Kita kalau buat macam tu, imam tu pula bukan pegawai warren, Bilal pula sarjan meja, siap lagi pula. Sab pertama tu semua prajurit bagus tu. Jangan ambil pasal lunyai kawan tu kan. Kau pahal ni orang nak semayang ni, time ni bona pula, kau tak boleh tunggu lepas semayang kau. Parah kawan tu kan. Tapi Nabi SAW pun panglima angkatan tentera juga. Yang sab pertama belakang Nabi pun semua
frontliner dalam peperangan juga. Cuma masa tu tak ada lah pangkat sarjan major ke captain ke lieutenant ke, tak ada lah masa tu kan. Tapi kalau ikut semua general begitu kan. Kalau Sayyidina Umar Al-Khattab, dia meluruskan safnya dengan podang, pakai podang lurus saf kan. Cuba imam kita pakai podang, tak payah podang lah, rotan dia lah kan. Siapa tak betul saf tu, cemat kaki tu kan. Sekali lagi pemilihan tak naik lah nama imam tu kan. Sesilat bulan kan, dalam tempoh percubaan saja kan. Orang pun hantar surat aduan Jabatan Mufti kan. Parah ni imam ni, geram. Mau tak geram, masa dia bertugas main rotan tu bawah ketiak dia duduk kan. Dia dah pencen pun bawah ketiak dia duduk kan. Okay? Jadi itu tuan-tuan, maknanya Sayyidina Umar kalau jadi imam, jadi khalifah, dia meluruskan saf tu dengan podang. Nak cerita garang Sayyidina Umar tu, dia tak boleh kan, kalau saf tu tak lurus, saf tu tak rapat, macam tu sekali kan. Nak cerita tadi tu general semua tu kan, tapi bagaimana Nabi SAW selesaikan masalah kan, selesaikan urusan hajat orang yang sangat memerlukan. Okey, walaupun pada waktu itu kan Nabi ingin menunaikan solat. Okey, jadi tu. Jadi kita pun macam tu kan, cuma tak adalah kita sampai nak tinggal semayang dan sebagainya kan? Bahkan disebut dalam satu hadis Nabi SAW, membantu orang yang dalam kesusahan itu lebih besar ganjaran pahalanya seperti mana orang itu beriktikaf di dalam masjid selama 1 tahun. Iktikaf ni ibadah lah, satu amalan yang baik. Nabi pun iktikaf, terutamanya dalam bulan Ramadan. Tetapi Nabi SAW sebut, keluar daripada masjid membantu orang yang dalam kesusahan, orang yang berhajat, lebih besar pahalanya daripada orang yang sedang beriktikaf. Walaupun beriktikaf itu ibadah. Iktikaf ni besar pahala. Dia bukan duduk saja dalam masjid kan, dia berzikir, dia mengaji, ponek dia mengaji, dia semayang, lepas semayang dia duduk zikir balik, kemudian dia mengaji balik, dia duduk dalam majlis ilmu. Cuma dia tak keluar daripada masjid. Baguslah ibadah. Tapi yang tak iktikaf, dia keluar tapi bantu orang kan, pahalanya lebih besar daripada orang yang iktikaf. Sebab beribadah, beriktikaf, dia melibatkan urusan dirinya sendiri. Tapi kalau membantu orang, dia melibatkan orang lain. Jadi itu kan, ceritanya kelebihan kebaikan kita membantu kan orang yang dalam kesusahan. Apatah lagi kalau yang nak minta dibantu itu adalah jiran. Okey. Dan apabila dapat kebaikan, berapa dah tadi tu, sakit, meninggal, bantuan kan, pertolongan, apabila mendapat kebaikan, berilah tahniah. Janganlah kita kedokut pun kan, ucaplah tahniah kan, syabas kan, apa-apalah ucapan yang baik kan. Kalau kita beri hadiah lagi bagus kan. Macam mana ada anak jiran kita tu bersunat, dan main belum sunat tu dia kan, apalah salah kan, tahniah lah anak kau dah bersunat kan, tahniah si Ahmad tu kan, telah menamatkan zaman kanak-kanaknya, itulah ibaratnya kan. Seronok kan. Tapi lah kita pergi jarah tu, letak bawah bantar tu RM5, RM10, marin lah. Ni jam tak tu lah, ni jam ada baik ke tu? Ada saya main paling Roma waktu sunat lah. Masa sunat tu takut, tapi lepas sunat tu suka lah. Bongkar, takut bontan, tidur lah. Bangun ni tengok bawah bantar, banyak duit. Buah tilabu ada duit kan, colah ketiak ada duit. Sunat lah. Tapi kalau disuruh sunat saya lagi tak mohon lah sekali kan. Syukur bersunat ustaz, cuba suruh bersunat saya lagi, itulah dia sekali kan, tak ada lagi dah kan. Okay? Jadi tu, jadi kita rasa kegembiraan waktu kita kanak-kanak dulu, bila
ayah kita buatkan kenduri, doa selamat, jiran kita sedang mara datang bagi hadiah, kan, bagi duit gitu kan. Kan banyak pun mari tu kalau RM1 tu, seronok dah, kan. RM1 kalau 10 keping dah RM10, kan. Jadi tu kegembiraan. Walaupun tak banyak tapi seronok, gembira. Jadi macam tu juga kita menggembirakan hati jiran, gembirakan anak jiran, kan. Itu sebab salah satu daripada kewajipan kita orang Islam ni, bila menerima jemputan maka wajib hadir. Sebab salah satunya bila kita hadir tu, kita sudah menggembirakan hati jiran. Kita gembirakan hati orang yang menjemput kita tu. Walaupun makan sikit je, dia tahu Ustaz tu diet kan, lauk tak makan tu dah. Tapi bila kita datang tu, kan, adalah sampul, lain suka. Bukan sampul tu bukan apa, kita bila kita sedekah tadi tu sekurang-kurangnya dengan niat kita meringankan beban jiran kita tadi tu. Itu ayah pun suka dapat menantu, suka dapat sampul. Okeylah, seronok ada, kan. Kita pun seronok hari tu pasal tak payah masak ke rumah, tempang seronok, kan, ucap tahniah, kan. Lawa anak kau dah handsome, kan. Alhamdulillah. Contoh, kan, jumpa pengantin, tahniah, kan, jaga elok-elok bini kau tu jadi suami yang soleh, nasihat lah, kan. Makannya nasihat sekali, yalah cik, kan. Okey, alhamdulillah, kan. Kita berkongsi, ibaratnya macam anak kita jugalah yang menikah, kan. Kalau kawan-kawan ramai datang, daripada jauh datang, daripada Dokek datang, jiran datang, kita pun seronok. Ada orang baik kenduri, dia jemput orang, lepas tu dia risau orang datang dah. Allah, ramai dah pula, tak ada, risau pula dia. Yang kau jemput dia bersuruh, orang datang semua datang, dia pula risau, kan. Kalau tidak baik online aja lah, apa tak nak jemput orang, kan. Okay. Siapa pun tak tahu. Tapi kalau tak jemput orang pun tak boleh, pasal walimatul urus ni, kenduri kahwin tu khususnya, kan, memang tujuannya kenduri tu supaya nak beritahu orang bahawa kita dah kahwin, anak kita dah kahwin. Jangan besok tiba-tiba bila masuk ni kan dah berdukung dengan budak kecil tu, kan jadi fitnah. Dia bila kita kenduri kahwin tu isytihar, kan. Jadi itu tuan-tuan, jadi itu sebab hadir kenduri kahwin tu pun jadi wajib menghadiri jemputan dari itu, kan. Itu pun salah satu daripada hak sebagai seorang muslim, apabila mendapat kebaikan, apabila ditipu bencana, ucap takziah, kan. Kita doakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asabathum musibah, kan, apabila di kalangan mereka itu mendapat musibah, qalu, lalu mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ucapkan, kan, takziah, kalau kematian dan seumpamanya, itu kejiranan. Sekurang-kurangnya kita ambil berat, ambil tahu tentang sekeliling kita yang berlaku kepada jiran. Sebab mengambil berat tentang hal sesama muslim itu adalah merupakan satu tuntutan, satu kewajipan, kan. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, man lam yahtamma bi amril muslimin, siapa yang tidak mengambil berat tentang hal ehwal sesama orang Islam, falaisa minna, dia bukan dari kalangan kami. Maksudnya dia bukan dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah ulama sebut falaisa minna itu maksudnya ialah itu bukan daripada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi tak ajar macam tu. Kalau kita tak nak ambil berat tentang hal ehwal keadaan orang Islam yang lain. Jadi apa yang Nabi ajar ialah Nabi suruh kita ambil berat, suruh ambil tahu, beri perhatian kepada perkara yang berlaku kepada umat Islam. Apatah lagi kalau yang muslim itu adalah dari kalangan ahli keluarga, dari kalangan jiran tetangga, maka lebih-lebih lagi kita kena ambil berat. Jangan ambil tak peduli, tak kisah. Jadi tu, kan? Jadi kena ringankan jari kita ni untuk
ringankan jari tu pasal saya suruh baik ucapan WhatsApp tu kan. Kalau rajin pergilah ziarah kan. Kalau ni sekurang-kurangnya kita WhatsApp aja kan, sekarang senang kan, WhatsApp aja kan. Dengar berita kemalangan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan, mudah-mudahan sabar, mudah-mudahan cepat sembuh. Itu jadi itu pun dah satu memberi semangat kepada sahabat-sahabat kita, kepada kejiranan kita kan. Apatah lagi kalau kita ambil tindakan untuk pergi ziarah pula kan, buat pula tabung apa dia panggil, tabung bantuan derma kilat contohnya kan. Ada jiran kita ni dia timpa musibah sekian ni kan, jadi hari ni kita lancarkan dalam grup WhatsApp aja kan, tabung derma kilat, kumpul kat sekian ni, nanti kita akan serahkan sumbangan sekurang-kurang yang dapat meringankan beban kan. Rumah terbakar ke, kereta kemalangan ke kan, ataupun kita kata ada berlaku kecurian ke kan, tak tu pecah rumah kan, ada barang hilang dan sebagainya, tak duit kita kumpul tu bukan dapat ganti pun kan. Kereta hilang takkan kita nak kumpul sampai 80,000 dapat nak keluar vios sebiji kan. At least kurang-kurangnya sagu hati sikit tu kan, sebagai tanda ingatan kita aja kan, tanda ingatan kita kepada kejiranan, jiran-jiran kita tu. Itu. Kemudian sebenarnya janganlah membina bangunan yang lebih tinggi. Ini termasuk dalam menjauhi perkara yang boleh menyentuh perasaan dan menyakiti jiran. Apa dia? Bina bangunan lebih tinggi daripada bangunannya. Maksudnya kita buat bangunan ataupun rumah kita tu lebih tinggi daripada rumah jiran. Tak silap saya pernah sebut itu kan. Contoh macam kita rumah teres setingkat, rumah teres apat-apat setingkat pula, tiba-tiba kita corner lot ataupun end lot, kita pun zap naik 2 tingkat, terlindung rumah kawan, rumah tengah sana kawannya naik setingkat, belah ni pula naik setingkat, dah terkopung pula rumah kan. Menghalang laluan angin. Dah lah rumah tengah tak ada tingkap depan dengan belakang aja. Rumah kita tadi tu rumah corner lot, end lot, ada tingkap tepi lagi contoh kan. Jadi itu termasuk dalam membina bangunan. Ataupun tak naik rumah lah, pagar ngam-ngam cucu atap kan. Kalau pagar dawai tu asal main masa boli tu memang pagar kawat tu, tapi bila dah renovate tu rap dah tahu tutup sampai atas kan. Kalau pakai dadon dapat kat ninjau macam kan. Ini tertutup terus contoh kan. Ini menghalang juga laluan angin. Lebih tinggi daripada bangunannya, lalu engkau menutup angin daripadanya, sebutlah hadis buat renovation macam tu kan? Kecuali dengan izin, kecuali jiran kita tadi bagi keizinan. Rumah Dan pula minta izin kat dia pula, bajet Dan punya bajet, sesin pun duit dia tak keluar. Tapi ni termasuk dalam menyakiti jiran. Kecuali kita beritahulah kita punya plan tu, ni ada duit KWSP pun keluar kan, cadang nak renovate sikit, nak cantikkan pagar ni kan. Jadi pandai-pandailah bincang design itu kan. Jadi itu tuan-tuan mesti dengan izin daripada jiran. Dan janganlah engkau sakiti dia dengan bau sedap masakan, macam kita sebut itulah kita masak sedap-sedap tapi kita tak beri kepada jiran, itu pun termasuk dalam menyakiti jiran, kecuali engkau berikan sebahagian daripadanya kepada dia. Sebab Nabi suruh kita hari itu, kita baca dalam hadis, kalau kamu masak lauk, masak makanan, kena lebihkan kuah dia dan hantar kepada jiran tadi dengan cara yang baik. Sekurang-kurangnya kalau tak boleh beri semua jiran tu, at least yang kiri kanan, depan, belakang, sekurang-kurangnya kan. Jadi itu. Dan jika anda membeli buah-buahan, hadiahkan kepadanya. Jangan dia nampak sampah aja,
Kulit rambutan penuh dalam bako sampah depan tu, tapi rambutannya tak sampai. Kulit rambutan okey lagi Ustaz. Kulit durian bersangking lah tu kan. Rambutan tak ada bau, ada kulitnya, tapi kalau durian kulit dia duduk depan rumah pun dah berbau kalau lori sampah ambil kan. Itu termasuk menyakiti jiran. Dia berapa menyakiti jiran ni? Kalau sekiranya anak jiran tadi tiba-tiba dia berkehendak, berhajat kan, tak pernah ngasuh buah durian, tengok dalam TV je durian tu, tiba-tiba nampak kulit durian depan rumah kita kan, disalak ya mak istilah orang kampung tu, bukan salak tu maksud. Maksud salak menyalak ni kan, kan mengamuk kat mak kan, nak durian dah menyusahkan jiran, sedangkan jiran tak mampu nak beli durian tadi tu. Beli buah-buahan, jadi hadiahkan. Kalau kita beli durian, agak-agak tak boleh nak beri kat jiran ni, ganti beri buah mangga, mata kucing ke, beri rumah jiran. Sekurang-kurangnya kita berkongsi rezeki kan dengan jiran kita. Termasuklah yang lain-lain tu tak semestinya buah-buahan lah, apa saja bentuk makanan, KFC ke pasal ada kotak itu, kalau tidak makan kat kedai, nyamuk balik kan, dah siap selesai baru balik. Pasal esok pagi tu nampak kotak tu tak boleh disebut Nabi kata, maka jika kamu tidak berbuat demikian, maksudnya kalau kita masak tapi kita tak dapat nak bagi kepada jiran, ataupun kita beli buah-buahan tak dapat nak hadiahkan kepada dia kan, masuklah ke dalam rumah dengan cara rahsia. Jangan sampai nampak kita jeng-jeng tadi bawa masuk, nampak dekat anak jiran, buat senyap bungkus plastik hitam masuk pintu belakang tu yang tak nampak lah. Itu ya. Dia kalau jiran tanya tak ada masalah, anak itu kan, apa ciknya nyuruk tu tak ada kan, sorgah ke kan. Jadi tu masuk dan diam, cara rahsia, maksudnya jangan sampai diketahui oleh jiran. Sebab kalau dia tahu tadi boleh menyebabkan dia berasa sakit. Dan janganlah dibawa keluar oleh anakmu. Nampak? Ni adab-adab yang Nabi SAW ajar kan. Benda sikit tak cukup kan. Durian ni sebiji aja, itu pun 2-3 uleh elok lah, dia gonggong lah buat keluar. Kan, ayahku beli durian, ayahku ada tak? Ada. Sudah. Kan, dah balik kawan tu mengamuk nak durian. Jadi tu, okay? Jadi pesan, kalau benda tu cukup, benda tu sikit, makanlah rumah kan? Jangan bawa keluar. Elok buat KFC je kan, sambil dia lari seminit biskal kan, pusing keliling taman dengan kena hati-hati. Kalau tak anak orang koja, anjing koja dia. Okay, supaya anaknya marah kerananya. Takut nanti anak jiran tadi akan marah kepada emak ayah dia sebab nakkan benda tadi tu. Itu dah termasuk dalam menyakiti jiran. Okay? Jadi itulah sikit pandangan Islam yang tinggi terhadap jiran. Inilah satu pengajaran yang maju dan tinggi serta toleransi tentang hak kejiranan kepada setiap Muslim yang hidup menurut petunjuk agamanya dan mengikuti ajaran Islam. Muslim yang hidup menurut cahaya hidayahnya dan melaksanakan hukum-hukumnya ke atas diri dan keluarganya. Jadi hairankah kita setelah ini semua kalau kita mendapati Muslim yang benar itu menjadi jiran yang sebaik-baiknya kepada jirannya yang lain, lebih baik dari segala apa yang pernah dikenali oleh masyarakat manusia. Jadi itu kan. Jadi tuan-tuan, kalau kita dapat beramal dengan apa yang telah
ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ini dalam kehidupan kejiranan kita, Masya Allah, tabarakallah, kan? Boleh jadi kita dapat meniru, kalau tak dapat semua pun dapat meniru sikit sebanyak cara hidup yang pernah diajar oleh Nabi kepada sahabat-sahabat baginda, kan? Jadi kita jangan pedulilah orang lain nak buat ke tak buat ke, yang penting bila kita belajar, kita faham, kita segera untuk beramal. Itu yang paling penting, kan? Kita nak satu result yang baik, satu keputusan, natijah yang baik dalam kehidupan kita, maka kena ada dua perkara. Yang pertama, kena beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan yang paling pentingnya ialah bukan hanya sekadar percaya, bukan hanya sekadar yakin, tapi mesti take action. Mesti bertindak, mesti buat. Sebab disebut dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kerugian tu maksudnya ialah natijah sajalah, result tu. Manusia akan jadi rugi. Lawan kepada rugi ialah manusia yang beruntung, manusia yang bahagia, manusia yang harmoni. Siapa dia? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali, kata Nabi, orang itu beriman, dia percaya, dia yakin, wa amilus salihat, dan dia beramal. Kalau yang kita sebut ni, kita tahu dah benda ni semua datang daripada Allah. Kita tahu benda ni datang daripada Rasulullah. Inilah amalan cara hidup yang diamalkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Tapi kalau kita hanya sekadar tahu, sekadar percaya, tapi kalau kita tidak amal, kita akan dapat result juga. Tapi result apa? Innal insana lafi khusr, tergolong dalam golongan yang rugi. Kalau hanya sekadar percaya tapi tidak wa'amilus salihat, tak buat. Tapi nak mengeluarkan kita daripada kerugian tadi, golongan khusrin tadi, supaya kita menjadi golongan yang qad aflahal mu'minun, orang mukmin yang berjaya, orang mukmin yang beruntung, kena amanu wa amilus salihat. Kita beriman, kita percaya, kan, bahawa segala yang kita sebut ni dalam hadis-hadis ni tadi ni, kan, kelebihan kita berbaik kepada jiran, kan, kesan daripada menyakiti jiran, banyak dah hadis kita baca ni, kan. Nak masuk syurga pun kena baik dengan jiran. Kalau baik, menyakiti jiran akan masuk neraka. Kena percaya benda ni. Tapi bila kita percaya, takkan bermakna selagi mana kita tidak amal. Dan Nabi SAW ni datang kepada kita, dia bukan cakap ini syurga, ni neraka, ni syurga, ni neraka, ni dosa, ni pahala. Nabi tunjuk cara macam mana nak baik-baik kepada jiran. Nabi tunjuk pula apa benda yang boleh menyakiti jiran supaya kita jauhkan. Nabi tunjuk apa benda yang dikira berbuat baik kepada jiran supaya kita buat. Nabi tunjuk secara praktikal. Jadi kita just wa'amilus salihat, just beramal saja, just buat saja, insya-Allah natijah kesannya kita akan dapat. Kita tergolong dalam kalangan golongan yang al-muflihun, golongan yang berjaya, golongan yang beruntung dunia, dan juga golongan yang paling beruntung nanti di akhirat. Jadi tu, wallahu taala alam. Insya-Allah kita akan nanti sambung pada bab yang ke-8, Muslim terhadap saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Jadi tajuk ni lebih umum lagi, kan, bab yang ke-8 ni. Dia akan lebih sifat umum lagi insya-Allah, ya. Wallahu taala alam. Sekali itu dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.